Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zukrina wa qudwatina wa uswatina Muhammad rasulil ummah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da' wa amalan mutaqabbala. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin rabbal alamin. Amma ba'd. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kita rafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menzahirkan ucapan tahmid alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah terhitung. Moga-moga dengan lafaz segala puji kita bagi Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan lagi nikmat-nikmat dalam kehidupan kita, khususnya nikmat semakin dekat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita menyambung pada nasihat ayyuhal walad, iaitu titipan nasihat Imam Ghazali rahimahullahu taala. Semoga Allah taala merahmatinya serta kita mendapat barakah dan manfaat daripada nasihatnya yang mulia ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita menyambung nasihat yang ke-8. Betul kot? Nasihat ke-8. Nasihat yang ke-8, ilmu tanpa amalan ialah gila. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, wahai anakku yang tercinta, ilmu tanpa amalan ialah gila, dan amal tanpa ilmu pula adalah sia-sia. Dan ketahuilah bahawasanya ilmu semata-mata masih belum dapat menjauhkan engkau daripada perbuatan maksiat, dan belum mampu mendorong engkau berbuat taat, dan tidak akan dapat menjauhkan engkau pada hari kiamat daripada api neraka. Dan apabila engkau tidak beramal dengan ilmu yang ada pada dirimu, dan engkau tidak membuat pembetulan terhadap segala kesalahan yang engkau lakukan pada masa yang lalu, kelak engkau akan berkata pada hari kiamat nanti ataupun di alam kubur nanti, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Surah As-Sajdah pada ayat yang ke-12 yang bermaksud, wahai Tuhan, kami telah melihat dengan mata kami dan kami telah mendengar peringatan-peringatan. Kembalikanlah kami ke dunia untuk kami beramal dengan amal yang saleh. Lalu dikatakan kepada engkau, wahai si bodoh, kenapa engkau hendak kembali ke sana, sedangkan engkau baru sahaja datang daripada sana. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat yang ke-8 adalah nasihat yang mengkisahkan tentang peringatan agar kita tidak tergolong di dalam salah satu daripada dua golongan ini ataupun kedua-duanya, iaitu golongan yang pertama adalah golongan yang memiliki ilmu lalu dia tidak beramal dengan ilmunya. Maka disebut golongan yang memiliki ilmu, kecerdikan, kepandaian di dalam urusan agama, lalu dia tidak beramal dengan apa yang dimiliki, maka ia seperti orang yang gila. Dia boleh mencapai suatu perkara yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia boleh mencapai suatu perkara yang mulia di sisi Allah dengan ilmunya kalau dia beramal, tetapi dia tidak beramal menyebabkan dia menjadi hina di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana kalau kita ada kereta, kita pandai bawa kereta, kereta kita pun tak ada masalah, road tax hidup, lesen kita pun hidup juga, tak mati. Dan kemudian kita boleh menggunakan kereta kita untuk bergerak daripada rumah kita sampai ke masjid ini. Tetapi kita tak nak beramal dengan kepandaian kita. Kita tak nak guna kereta kita. Kita hanya tolak kereta kita daripada rumah sampai ke masjid. Tolak je, tak nak naik. Tiba-tiba kawan kita pun tegur, "Kak, pasal apa tolak kereta hari ni? Kereta rosak ke?" Tak rosak. Kereta hidup okey, tak ada masalah. Habis tu pasal apa tolak kereta ni? Saja. Saja nak tolak hari ni. Maka kata kawan ni, "Tak apalah Kak. Saya tinggal dulu lah." Dalam hati dia kata isim dah Kak ni. Dia gila isim dah. Jadi maka dengan sebab itu, seseorang yang boleh mencapai sesuatu tempat, sesuatu matlamat, tetapi dia tidak menggunakan dengan apa yang dimiliki, maka ialah seperti orang yang gila. Begitulah halnya seseorang yang boleh mencapai syurga Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan amalnya, tetapi kerana dia tidak beramal dengan ilmunya, maka dia tidak dapat masuk ke dalam. Dia tahu semayang tu wajib tapi dia tak salat. Dia tahu puasanya wajib tapi dia tak puasa. Dia tahu iaitu berzakat itu adalah wajib tapi dia tidak berzakat. Maka orang ini seperti orang yang gila, memiliki sesuatu ilmu tetapi tidak beramal dengannya. Sebab itu di dalam suratul Fatihah yang seringkali kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjukkan siratal mustaqim, jalan orang yang lurus, jalan orang yang istiqamah. Ini permintaan kita pada Allah Subhanahu wa taala pada setiap kali kita salat. 17 kali sehari wajib kita minta supaya Allah tunjukkan kita jalan orang yang lurus. Lalu kemudian siapakah dia jalan yang lurus? Maka dalam ayat Fatihah menjawab lagi, siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan yang orang Allah Ta'ala kurniakan nikmat kepadanya. Jalan yang Allah Ta'ala kurniakan nikmat padanya. Dan kita minta Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita ghairil maghdubi alaihim, iaitu bukanlah jalan orang yang engkau kurniakan hidayah lalu dia kembali sesat. Al-maghdubi alaihim adalah dimaksudkan kepada orang yang telah terbuka jalan kebaikan padanya, lalu dia berpaling daripada jalan kebaikan tersebut. Adapun waladdallin, iaitu orang yang sesat, yang sudah sesat. Ini 3 golongan di dalam suratul Fatihah. Pertama, kita minta agar Allah Ta'ala kurniakan kita jalan orang yang Allah Ta'ala kurniakan nikmat. Dan kemudian kita minta Allah Ta'ala jauhkan kita daripada 2 golongan. Satu golongan yang Allah Ta'ala kurniakan ilmu petunjuk, tapi dia berpaling daripada petunjuk kebenaran tersebut. Maka disitulah disebutkan al-maghdubi alaihim, itulah iaitu yang dimaksudkan Yahudi. Mereka yang diberi petunjuk, Yahudi yang diberikan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia berpaling daripada petunjuk. Adapun waladdallin, yang sesat itu yang dimaksudkan di situ adalah Nasrani, iaitu golongan Nasrani. Maka perbezaan 2 jalan iaitu yang kita jauhi ini, kerana apa? Kerana orang yang beriman itu dia menggabungkan 2, iaitu antara ilmu dan juga antara amal. Kedua-duanya digabungkan. Ini adalah kewajipan bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahudi dia kehilangan amal, adapun orang Nasrani dia kehilangan ilmu. Orang Yahudi dia ada ilmu tapi tak beramal, adapun orang Nasrani dia beramal dalam keadaan menyesatkan dirinya daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi golongan yang pertama yang kita nak sebutkan di sini adalah golongan yang memiliki ilmu tanpa amal. Di dalam kita memahami, iaitu meninggalkan amalan terhadap apa yang kita tahu ni, ada beberapa pembahagian. Ada ilmu yang kalau kita tahu lalu kita tidak beramal, menyebabkan kita jatuh kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Ada ilmu yang kalau kita tahu lalu kita tidak beramal, menyebabkan jatuh kita kepada perbuatan dosa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ada ilmu yang kalau kita tahu tapi kita tidak beramal, maka dia menjadi makruh sahaja. Maka macam mana perkara ini boleh berlaku? Baik, pertama,
ada ilmu yang kalau kita tahu lalu kita meninggalkan apa yang kita tahu dengan cara kita tidak beramal dengan apa yang kita tahu, kita tahu mentauhidkan Allah itu adalah satu kewajipan. Mengesahkan Allah itu adalah satu kewajipan. Meyakini Allah Subhanahu wa taala itu agar tidak berbuat syirik adalah satu kewajipan. Akan tetapi kita meninggal pengetahuan kita, tetapi kita tetap berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan kita jatuh kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu mempelekehkan Al-Quran itu boleh membawa kepada murtad, kufur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang dia sengaja mempelekehkan Al-Quran walaupun dia tahu mempelekehkan Al-Quran itu boleh membawa kepada kufur. Maka dia tetap mempelekehkan Nabi SAW, kadang-kala boleh membawa kufur, tapi sengaja dia tidak beramal dengan apa yang dia tahu. Dia mempermainkan urusan agama, suka-suka. Maka perkara sedemikian boleh jatuh kepada kufur sungguh pada Allah Subhanahu wa taala, dan mati tidak akan pernah dapat menjejakkan kaki ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ilmu tauhid, maka ilmu yang wajib kita beramal, yang wajib kita berpegang kepadanya. Kemudian di sana ada ilmu yang kalau kita tahu, tapi kalau kita buat juga, kita tinggalkan apa yang kita tahu, boleh bawa kepada dosa. Sebagai contoh, kita tahu minum arak ni adalah haram, maka kita tidak beramal dengan keharaman arak itu dengan cara kita minum arak juga, maka haram. Kita tahu judi itu haram, tetapi kita tidak beramal dengan pemahaman kita sehingga kita berjudi juga, maka jatuh kepada dosa pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ilmu yang kalau kita tahu lalu kita tidak beramal, bawa kepada perkara-perkara yang makruh. Sebagai contoh, kita tahu Rasulullah kalau solat dalam keadaan rapat safnya, tapi kita sengaja renggang-renggangkan saf, saja jarak-jarakkan saf. Sebab apa? Sekarang ni Ustaz mesti demam. Siapa yang kata begitu kena jarak saf? Itu ijtihad saya sendirilah Ustaz. Ijtihad dia sendiri. Merenggangkan saf, tidak ada apa-apa keperluan, tidak ada apa-apa perkara yang boleh memudaratkan, maka ia adalah satu perkara yang makruh. Sah, salat berjemaah kita sah, tapi makruh lah. Itu sebab tu kita kalau tak nak semayang jarak-jarak, janganlah bawa sejadah lebar-lebar sangat. Ni kadang-kadang sejadah dia seorang, satu depa sejadah dia seorang. Satu depa sejadah raudah. Besar dah. Lepas tu tak bagi pula orang duduk atas jadah dia. Kalau orang pijak kaki atas jadah, dia jeling kat kawan tu macam nak makan kawan tu. Jadi tu orang gitu. Padahal dia sedang melakukan suatu perkara yang makruh. Termasuk juga kita tahu makruh menutup muka dalam solat, kita pakai mask dalam solat. Luar solat tak ada masalah nak pakai mask pun. Tapi dalam solat menutup muka adalah makruh. Ulama sebut dah. Ada hadis larangan menutup muka ketika mana di dalam solat. Pasal apa makruh? Sebagai beradab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau dengan orang yang kita sayang, dengan suami gitu, kita cakap kita tutup muka kita. Beradab tak? Bang, dah. Apa nak makan tak? Dah. Pasal apa awak tutup muka? Siapa saja nak cakap dengan mama saja nak tutup muka. Dah. Takutlah kuman abang jangkit dengan saya ke macam mana ke. Dah. Tapi bagaimana keadaan kita saat kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini ulama sebut ni. Apakah kita sanggup menutup wajah kita ketika mana kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala? Sebab tu nak pakai mask di luar teruskan, tak ada masalah, tapi jangan di dalam solat. Kita buat satu perkara yang makruh. Apakah kita tidak yakin Allah yang menyembuhkan sakit kita? Apakah kita tidak yakin Allah yang menyelamatkan kita daripada musibah Covid? Apakah kita tidak yakin? Apakah kita tidak merasa aman ketika mana kita semayang? Ya, di luar mungkin kita rasa tak selamat, duduk di pasar kita pakai mask. Ya, mungkin. Tak ada masalah. Tapi takkanlah dalam salat pun kita tak rasa selamat saat berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita rasa selamat saat kita duduk bercakap dengan suami, dengan anak kita tanpa kita menutup wajah, kita rasa selamat. Tapi saat kita salat kita rasa tak selamat, itu persoalannya. Ya. Tak boleh. Makruh. Makruh.
Saat menunaikan solat, bernikah pun tak boleh. Jadi maknanya suatu perkara yang kita dah tahu tapi kita tak beramal, maka sudah menjadi perkara tersebut perkara yang makruh. Allah ustaz, makruh je pun. Dah. Baik, satu nilai perkara makruh yang kita tinggalkan sehingga kita dapat solat dengan sempurna, pahalanya khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kita tak nampak rapat sah itu satu pahala. Dah lah semayang lewat dah. Jarak pula. Duduk pula, renggang pula, pakai pula, tutup muka pula, baca pula tak betul. Dah agak-agak berapa nilai markah yang Allah nak beri kat kita punya semayang itu. Jadi maka dengan sebab itu, perkara yang kita mari pula semayang, Islam ajar jangan makan makanan berbau kalau datang nak semayang berjemaah. Kita buat juga, makan petai, makan jering. Dah tak tahu ustaz, jering ke pun cicah nyo. Orang kata dia jering ke pun cicah nyo dak. Orang kata nyo yang gaul dengan beri gula sikit lah, gula garam sikit lah. Dia kata sedap ustaz. Tak tahan, mari berbau. Tandas masjid pun berbau, mulut dia pun berbau juga. Berbau semuanya, makruh. Kita makan benda, makan durian, makan petai, datang solat berjemaah, makruh. Jadi makan benda-benda yang berbau ini makruh. Termasuklah rokok, samalah. Berbau juga. Ni sebelum dia semayang tu lah dia isap rokoknya. Kita tak nak bahas lah hukum rokok ni. Tapi yang kita nak sebut, asbab rokok berbau, orang tak khusyuk semayang. Nyumpah sekarang orang pada kita. Jadi maka dengan sebab itu, maka kita tahu suatu ilmu, maka lalu kita tidak beramal, maka jatuhlah kita di dalam perkara-perkara yang makruh. Jadi beramal dengan ilmu ini adalah sebahagian ataupun sebahagian daripada siratal mustaqim. Kita ada ilmu, kita beramal dengan ilmu, merupakan jalan, iaitu beradanya di atas jalan siratal mustaqim. Sebab tu di antara ulama ketika mana mentafsirkan ayat siratul mustaqim itu, siapakah dia siratul mustaqim? Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'idi menyatakan siratul mustaqim itu adalah jalan yang terang yang menghantarkan hamba tersebut menuju Allah dan masuk ke dalam syurga Allah. Maka hakikat jalan itu adalah dia mengetahui kebenaran dan dia beramal dengan kebenaran tersebut. Ini siratal mustaqim. Kata ulama, hakikat siratal mustaqim itu apa dia? Dia tahu kebenaran agama dan dia beramal dengan kebenaran tersebut. Maka itulah dia, iaitu jalan siratal mustaqim. Kenapa kita kena beramal dengan ilmu yang kita ada? Karena ilmu itu dia boleh menjadi penolong kita di hadapan Allah, ataupun dia boleh menjadi penghujah kita di hadapan Allah. Dia boleh jadi peguam bela di hadapan Allah, ataupun di akhirat kelak dia cabar kita di hadapan Allah. Atas dunia kita cabar orang, kita cabar hukum Allah. Kita kata tutup aurat itu bukan perintah Allah, itu saja-saja, itu pakaian orang Arab je tutup aurat ni. Itu bukan perintah Allah Subhanahu wa taala, dia cabar hukum Allah atas dunia. Kelak di akhirat kelak, maka apa yang kita tahu mencabar kita balik. Saat itu baru kita tahu tinggi rendah langit Allah Subhanahu wa taala. Maka saat ketika itu, maka kita nak sama ada peguam bela yang membela kita, ataupun ilmu itu menjadi hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu disebutkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Di akhirat kelak tidak berganjak tapak kaki kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak akan bergesek tapak kaki kita, tak akan mula melangkah, melainkan kita dapat menjawab 4 soalan yang ditanya pada kita. Wa an umurih fi ma afnah, umur kita ke mana telah dihabiskan. 60 tahun, 70 tahun, 45 tahun aku beri pinjaman umur, di mana tempat yang kamu habiskan umur. Wa an jasadi fi ma ablah, jasad kamu ke mana telah kamu lelahkan jasad kamu. Ke mana telah kamu gunakan jasad kamu. Ke mana telah kamu letihkan jasad kamu. Allah Ta'ala tanya pula, kaki yang aku pinjam pada kamu, ke mana kamu sibukkan perjalanan kaki kamu. Mata yang aku boleh bagi pada kamu celik, ke mana kamu tengok. Begitu juga dengan tangan yang boleh menggenggam apa yang kamu ambil.
wa an malih min aina iktasabah wa fima wada'. Ditanya pula tentang harta. Daripada mana sumber harta kamu? Harta kamu daripada mana? Daripada suami, wahai Allah. Ni harta yang aku dapat daripada suami. Baik, harta suami kamu daripada mana? Daripada sumber halal ke haram, syubhah ke tidak? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, detail, audit Allah Taala ni detail. Kemudian disebut lagi, baik kalau sumber yang halal, wa fima wada'ah. Ke mana kamu belanjakan harta tersebut? Allah Taala tanya pula. Baik sumber yang kamu ambil ni sumber yang halal. Ataupun kalau sumber yang haram, ke mana pula kamu belanjakan? Belanja buat beli benda yang sia-sia ke? Ataupun belanja buat beli benda manfaat? Ataupun belanja buat beli benda yang haram di sisi Allah Subhanahu wa taala? Atau apa yang kita beli Allah Ta'ala persoalkan. Sebelum beli kena tanya dulu. Sebelum beli baju raya tahun ni kena tanya dulu. Baju banyak tak pakai ke? Banyak tak terguna ke? Banyak. Kena tanya dulu. Sebab pakaian yang kita beli pun dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Penat nak kena hisap. Nanti buka kena tenung baju kita dalam almari tu. Kena tenung pilih. Kalau tak ada guna untuk manfaat. Berilah hadiah ke orang ke apa ni, untuk orang-orang yang boleh diguna pakai balik. Tak ada masalah. Baju yang kita sayang kan. Jangan bagi baju yang dah buruk dah. Baju yang kita sayang, jual lah, pre-love ke. Untuk orang-orang yang nak beli, orang nak beli tak mampu baju gitu. Jadi maknanya nak kata semua dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa an ilmih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang ilmu pun Allah hisap, iaitu madza amila fihi, apakah dia beramal ataupun tidak dengan ilmu yang dia tahu. Jadi maka dengan sebab itu orang yang ketika mana dia tahu dia tidak beramal, azabnya lagi pedih daripada orang yang beramal dalam keadaan jahil. Dua-dua kena azab juga. Tapi orang yang tahu, dia ustaz, dia tok guru, dia syekh, dia orang alim, tetapi dia bermaksiat kepada Allah, jauh azabnya lebih buruk, kemurkaan Allah ke atasnya lebih dahsyat berbanding dengan orang yang tak tahu buat maksiat. Orang yang tak tahu dia buat maksiat kerana dia jahil. Dia tak sembahyang kerana dia jahil. Dia makan benda yang syubhah kan dia tak tahu yang tu syubhah. Kalau dia tahu dia tak makan. Tapi orang yang alim yang mengambil harta yang syubhah, makan riba kan dia tahu. Maka orang ini lagi berat siksaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu di dalam satu riwayat, bagaimana aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Usamah bin Zaid, akhirat kelak pada hari kiamat nanti akan ada seorang yang didatangkan kemudian dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan isi perutnya terburai. Ini disebut dalam hadis. Lalu sehingga ia berputar-putar mengelilingi isi perutnya yang terburai itu. Dia pusing, isi perut ni terkeluar habis dengan usuh-usuhnya keluar habis. Dalam keadaan terseksanya dia, sakitnya dia pula, panahnya neraka yang bersangatan, busuknya neraka Allah, tempikannya pula dia keliling, iaitu isi perutnya yang terburai tadi. Lalu kemudian orang ramai ni siapa dia? Penghuni neraka Jahannam yang lain pun mengerumuninya. Penghuni neraka lain yang rasa pelik, ini siapa dia ni, lagi teruk pada kami ni, ingat kami dah teruk dah ni, kena seksa ni lagi teruk lagi ni. Lalu kemudian penghuni neraka bertanya, wahai fulan, apakah yang terjadi kepada diri kamu sampai teruk benarnya kamu kena seksa hari ni? Lalu kemudian kata ahli neraka, bukan kenal ke kamu? Tak, macam kenal ke wajah ni, bukan ustaz kuliah duha hari tu ni. Wa'yazubillah lah. Ni bukan ustaz yang khutbah hari tu. Bukan ustaz yang kuliah maghrib hari tu. Saya ingat ni muka ustaz yang kuliah kat masjid saya hari tu. Tapi dia pun masuk neraka juga. Ustaz pun masuk neraka juga. Maka dia tanya, tidakkah kamu dahulu perintahkan kepada kami buat kebaikan? Bukankah kamu dulu yang suruh kami buat baik? Bukankah ustaz dulu yang suruh larang kami buat jahat? Dah tu kamu masuk neraka sebab apa? Kami tak beramal dengan ustaz beritahu. dah ustaz ni pasal apa pula? Maka kata si alim ini, dia kata, aku dulu memerintahkan kalian untuk berbuat baik, tetapi aku tidak mengerjakannya
dan aku melarang kemungkaran sedangkan aku sendiri melakukannya Allah. Dia maka sebab tu di azab ni tak kira title, di azab ini tak kira kita punya kealiman kita, tetapi bagaimana kita ini ketika mana kita tahu lalu kita beramal dengan ilmu itu. Sebab itu bercakap tidak menjadikan saya mulia di depan. Kadang-kadang orang dengar ni lagi mulia pada saya. Kadang-kadang orang dengar di depan saya lagi tinggi amalan daripada kita. Kita ni ibadat tak banyak mana. Zikir pun tak. Kadang-kadang orang duduk ni lagi menjadi mulia. Sebab itu diukur kemuliaan bukan kerana kepetahan dia bercakap. Diukur kemuliaan itu bukan kerana panggilan dia, tapi kerana amalan seseorang itu dengan ilmu yang dia tahu. Itu kadang-kadang saya kalau pergi jumpa jemaah Allah segan gitu. Ada satu tempat kadang-kadang ada pocik tua tu, kalau salam dengan saya, dia pegang betul-betul tangan kita, dicium tangan kita. Allah, kita ni segan. Tangan ni banyak buat maksiat pada Allah. Tiba-tiba dia nak cium tangan kita ni, Allah, bukan layak. Ni nak katanya kerana kadang-kadang dia tu lagi banyak beramal. Mari dengan tua-tua, dengan uzurnya, dalam keadaan uzur mari. Seorang diri bawa kereta, mari pula dalam keadaan gerak slow-slow je, duduk saf paling depan sekali. Kalau kuliah saya, dia lah duduk paling depan sekali, saf pertama. Duduk atas kursi. Uzur dia datang, kita segan pada dia. Nak katanya kadang-kadang orang duduk depan kita ni lagi ilmu, lagi banyak beramal daripada kita yang bercakap. Jadi maka dengan sebab itu, seorang itu dia mulia kerana apa yang diamalkan. Apa yang diamalkan. Maka sebab itulah Nabi SAW membahagikan qadi ataupun hakim kepada 3 golongan. 2 masuk neraka, 1 je masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat menyebut al-qudah thalathatun. Qadi itu terbagi kepada 3 golongan. Hakim tu ada 3 kategori. Pertama kata Nabi, wahidun fil jannah. Pertama dia masuk syurga, wasnani finnar, 2 lagi baki masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal ladzi fil jannah farajulun arafa al-haqq faqada bih. Adapun yang masuk ke dalam syurga itu hakim yang dia ini alim, tahu kebenaran dan dia berhukum dengan kebenaran. Dia bercakap benar. Adapun wa rajulun arafa al-haqq fajara fil hukmi fahuwa finnar. Adapun qadi yang tahu kebenaran lalu dia khianat dengan apa yang dia tahu. Dia tahu orang tu salah tapi dia hukum orang tu tak salah. Dia tahu orang tu tak bersalah tapi dia sengaja jadikan orang tu terpalit juga kesalahan. Dia tidak berhukum dengan kebenaran. Dia tak berhukum dengan kebenaran. Itu jadi hakim ni memang dia punya gaji besar. Gaji besar. Tapi bagaimana perhitungan dia di hadapan Allah Ta'ala pun besar juga. Apa yang dia buat di atas dunia ni besar juga. Sebab tu kita sangat bangga kalau ada hakim yang berdiri di atas jalan kebenaran walaupun orang benci dengan kebenaran tersebut. Lalu kemudian yang ketiga, golongan yang kedua masuk neraka, qadi yang jahil dan dia juga berhukum dengan kejahilan. Dia tak layak jadi hakim tapi dia ambil juga jawatan tersebut. Dia tahu dia tak layak untuk menghukum orang kerana dia jahil, dia bodoh. Tapi dia berhukum dengan kebodohan dia, maka orang ini juga masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala mencelakakan kepada ahli kitab. Ahli kitab ni siapa dia? Orang yang faham kitab. Mereka yang tahu kitab. Mereka yang kenal Nabi lebih daripada mereka kenal anak mereka sendiri. Kerana Nabi akhir zaman disebut tentang sifatnya daripada mana, kelahirannya daripada mana. Nabi akhir zaman ni orang Yahudi tahu dia lahir daripada darah keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Orang Yahudi dia tahu. Ahli kitab ni dia tahu. Sebab itu ketika mana Abu Talib bawa Rasulullah, bawa Nabi Muhammad ini pergi berniaga di Syam. Ini cerita waktu kecil-kecil dulu. Ketika mana Abu Talib ni bawa Dajjal 6 ketika itu, 12 tahun. Bawa Rasulullah, sayangnya Nabi, sampai nak pergi berniaga ke Syam pun bawa sekali. Perjalanan daripada Mekah ke Syam ketika itu perjalanannya sebulan. Barang dagangan dah pun dah siap nak berbisnes, nak berniaga. Tiba-tiba keluar satu rahib yang bernama Buhaira, ataupun yang kita sebut juga sebagai Bahira. Buhaira keluar daripada tempat ibadat dia. Yang selama ni Buhaira ni tak pernah keluar daripada tempat ibadat dia.
Sebab dia telah meletakkan dirinya untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Hairak ni, pendeta ni, dia telah meletakkan dirinya untuk tidak bergaul dengan orang, melainkan dia makan secukupnya. Siapa yang hantar makan, yang dia akan makanan. Dialah rahib yang tak kahwin, makan secukupnya, mengabdikan diri di tempat persembunyiannya. Ini rahib. Rahib dulu memang kalau tak kahwin sungguh. Ada pun pendeta hari ini yang telah menyeleweng daripada ajaran yang sebenar. Jadi ahli kitab ni dia pun keluar, Abu Hairak keluar. Lalu Abu Hairak bertanya kepada Abu Talib, "Wahai, apa hubungan kamu dengan anaknya?" Jawab Abu Talib, "Ibni, ini anak lelakiku." Kata Abu Hairak, "Kalau tidak silap kitab yang aku baca, kalau benarlah kitab yang aku baca, ayah kepada budak ini telah meninggal sebelum dia dilahirkan." Kata Abu Talib, "Ya betul, ini anak saudaraku. Ini bukan anak aku, ini anak saudaraku." Kata Abu Hairak, "Bawa balik anak kamu cepat. Kerana dia adalah bakal menjadi Nabi. Kerana dia bakal menjadi Nabi, dan Yahudi di Syam sedang menunggu untuk membunuhnya. Mereka tahu akan lahir Nabi akhir zaman, yang mana lahir daripada keturunan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Ismail anak Ibrahim alaihissalam. Lahir daripada zuriat-zuriat inilah sampai kepada Abdul Manaf, sampai kepada Abdul Muttalib, sampai kepada Abdullah, dan sampai kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Yahudi dia kenal Nabi. Tapi kenapa dia mengingkari? Kerana kedengkian Nabi tidak lahir daripada puak dia. Maka sebab itu dia dengki, sehingga dia mengancam untuk membunuh. Maka sebab itu kata Allah Ta'ala, golongan ahli kitab yang tahu urusan agama tapi dia berhukum dengan hukum yang tidak betul, dia reka satu hukum, maka orang ini celaka di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala menyebut di dalam ayat suratul Baqarah. Boleh buka ayat surah Baqarah, ayat 79. Ayat 79, Allah mengulang 3 kali celaka kepada ahli kitab yang dia tulis hukum dengan tangan mereka sendiri. Dia reka satu hukum, lalu dia kata apa? Hadza min indillah, ini adalah hukum ketetapan daripada Allah, sedangkan dia reka hukum tersebut. Sebab tu orang agama, kalau dia bercakap urusan agama, dia kena bercakap yang benar itu benar, yang salah itu salah. Dia tak boleh reka hukum. Lepas tu hari ni orang awam, dia kena ambil urusan agama daripada orang yang bukan kerana dia ada follower ramai, kita pun ambil agama daripada dia. Hari ni ramai gitu. Kerana dia ni influencer, pempengaruh. Ramai orang terpengaruh. Dia bercakap hukum agama pun nampak yakin. Dia bukan soal nampak yakin. Dia saat dia ajar tu betul tak betul. Lebih-lebih lagi kalau bercakap bab fiqh lagi lah. Kadang-kadang yang ramai pengikut ni bercakap bab fiqh, Allah, rekanya, tak takutnya pada Allah Ta'ala. Sebegitu mudahnya diperbodohkan orang yang mengambil ilmu bukan di atas dasar amanah keilmuan itu. Jadi maka dengan sebab itu orang yang berilmu dia kena amanah. Takutlah dia pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ini yang pertama, orang yang mengetahui hukum hakam lalu dia tidak beramal pun dibenci oleh Allah. Golongan yang kedua kata Imam Ghazali, mereka yang beramal dalam keadaan jahil. Maka beramal dalam keadaan jahil kata Imam Ghazali dalam kitab kita ini adalah sia-sia. Amalannya sia-sia. Semayang dalam keadaan jahil, dalam keadaan dia berpuasa dalam. Sebab itu kita nak puasa ni wajib kena ada ilmu. Tak ada ilmu batal puasa kita. Dulu ingat lagi dia tanya, "Ustaz, ada saya dengar Ustaz, orang ni kalau Bilal tengah azan subuh, selagi dia tak habis azan subuh kita boleh makan sahur." Ni ada ramai orang tanya gitu. Saya dengar lah Ustaz, dia kata. Habis tu beramal ke tak dengan benda yang dengar tu? Dia kata, itu saya beramal sebelum ni tu. Jam tu. Maknanya dia kata selagi Bilal tu tak habis azan, lagi tu dia boleh makan. Walau dah masuk subuh dah. Dah masuk subuh. Sedangkan azan yang dimaksudkan dianjurkan untuk berhenti boleh makan lagi tu azan yang gerak sebelum azan subuh tu. Dah. Yang sekarang kita dengar kebanyakannya azan tu azan dah subuh dah, bukan azan sebelum subuh. Jadi maka dengan sebab itu nak sebut pada kita, kejahilan menyebabkan seorang itu terbatal, ibadatnya menjadi sia-sia. Semayang berapa ramai semayang tidak sah, yang kita dah sebut dah sebelum ni.
Yang kita dah bicara dah sebelum ni. Semayang atas kursi, semayang fardu atas kursi. Berapa ramai semayang dia tertolak. Dia mampu berdiri tapi dia semayang atas kursi. Dia mampu berdiri tapi dia sengaja semayang tu. Semayang sunat kita tak bicara ni. Ni kita sebut semayang wajib. Semayang sunat, semayang tarawih, suka hatilah nak duduk atas kursi ke, nak duduk atas sofa ke, pandai lah. Nak bawa sofa mari masjid, semayang 20 rakaat. Duduk je atas sofa tu. Imam rokok kita rokok, imam sujud pun kita sujud atas sofa. Tak apa semayang sunat. Jadi ada pun semayang wajib ni kita dah sebut dah. Bila wajib berdiri, dia wajib berdiri. Bila dia boleh duduk, kalau dia tak mampu berdiri baru duduk. Itu yang jadi duduk sebab tak mampu berdiri. Kita ada 13 rukun solat. Satu kita tak boleh buat, 12 lagi wajib kita buat. Itu sipir mudah je. Itu kalau nak faham semayang dalam keadaan sakit ni gitu. 2 tak boleh buat, 11 baki rukun lagi kita wajib buat dengan sempurna. 3 tak boleh buat sempurna, 10 lagi kita wajib buat secara sempurna. Baik, kalau kita yang tak bolehnya, iaitu sujud je tak boleh. Rokok boleh secara sempurna, berdiri boleh secara sempurna, maka kita kena berdiri, kita wajib rokok. Bab sujud saja kita duduk, baru kita duduk atas kursi untuk sujud. Rakaat kedua bangun balik sebab kita dah boleh berdiri. Ni mentang-mentang sujud je tak boleh, daripada awal dah duduk atas kursi dah. Ni yang berlaku ni. Dengan maaf saya kata kalau ada yang ada jemaah kita buat macam ni, saya harap berubah, minta ampun pada Allah. Moga-moga ada apa kesilapan yang kita buat waktu kita tak tahu ni Allah Ta'ala ampunkan. Jadi maka kena ubah. Kita kena cara semayang. Sebab itu, dah kalau 60 semayang, 60 tahun semayang dalam keadaan sia-sia. Itu yang Nabi SAW sebut. Ada orang 60 tahun ibadat dalam keadaan sia-sia. Sebab apa? Sebab kerana dia tidak rokok secara sempurna. Sujudnya tidak dalam keadaan sempurna. Tak ada tamak nina. Sujud macam ayam patut berah. Tu. Tu kan viral dalam video. Semayang tarawih dekat negara seberang. 8 rakaat 5 minit je. Oh dahsyat. Tak sampai 5 minit. Macam mana dia semayang pun tak tahu. 200 km per jam. Laju sungguh. Jadi nak katanya di mana tamak ninahnya? Tak ada apa nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka dengan sebab itu perlu kita ni dalam keadaan beramal dengan apa yang kita tahu. Kenapa? Kerana dalam keadaan kita ada ilmu mengangkat kemuliaan ibadat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja manusia ada ilmu Allah angkat darjat, haiwan kalau ada ilmu Allah angkat darjat. Anjing yang ada ilmu buruan. Ada anjing buruan. Ada anjing yang dilatih untuk memburu. Anjing yang dilatih untuk memburu, kalau dilepas, kalau dituang dia untuk dia tangkap burung contohnya, maka burung itu boleh dimakan. Kerana dilepaskan anjing itu dilatih untuk memburu, membunuh itu sudah dikira sembelihan dah. Sudah dikira sembelihan. Cuma buang bahagian kat gigitan dia tu buang lah. Dekat dia gigi tu yang kena air liur dia tu kena buang lah kat bahagian tu. Tapi sah di sisi hukum, tak jadi bangkai. Tapi kalau bukan anjing buruan, anjing liar, tiba-tiba dia tangkap burung, lalu kita pun ambil balik makan kat kita, tak boleh. Dia dah jadi bangkai. Kerana dia bukan anjing buruan, dia bukan anjing yang dilatih. Jadi maknanya ada beza hukum anjing yang ada ilmu dengan anjing yang tak ada ilmu, diangkat hukum dia. Ini disebut kata ulama. Kenapa? Kerana ilmu tadi. Baik kalau anjing pun diangkat hukum, apatah lagi manusia. Baik kita bagi contoh binatang yang lain, beruk contohnya. Kena beruk. Nak takut orang sini sebut monkey. Dia kata Ustaz kita sini tak panggil beruk, kita panggil monkey. Jadi beruk ni dia ada sekolah beruk, taruh sekolah beruk. Sekolah untuk mengajar beruk-beruk yang bodoh. Dia ada sekolah dia. Kata silap kat Kelantan pun ada sekolah beruk ni. Dia sekolah dia ajar untuk panjat pokok, nak petik buah kelapa muda macam mana. Kalau macam ni isyarat kelapa muda ke kelapa tua, dia ajar. Beruk ni dilatih daripada kecil. Biasa ni dia guna beruk yang punggung merah tu lah. Dia macam jenis ada kera, ada monyet, ada beruk. Yang ni yang punggung merah tu.
Lepas tu ada teka-teki binatang apa yang paling lama duduk atas dunia? Beruk lah. Sebab apa? Punggung dia merah. Jadi beruk ni, bila dah habis sekolah, harga dia mahal. Dah habis sekolah, harga dah mahal dah. Sebab apa? Dia ada ilmu dah. Berapa? Kalau dulu saya pernah dapat tahu harga beruk yang dah habis sekolah beruk ni, harga dia RM1,500 seekor. Mahal. Bukan murah. Dulu 1,800 dah boleh beli beruk yang pandai ni. Sekarang 1,500. Saya pula tertanya-tanya, kalau beruk yang hanya pandai panjat pokoknya dah harga 1,500, kalau pandai hafal Quran lagi mahal, saya kata. Beruk ni hafal 30 juzuk lagi mahal. Tak, lagi mahal. Bukan setakat boleh panjat pokoknya, boleh hajar kita mengaji sekali. Kalau ada lah. Habis nak kata kerana ilmu sedikit mengangkat nilai seekor beruk. Yang kalau beruk liar, jual pun tak laku. Kalau kita beli pun cari penyakit orang kata. Cari maut kalau beli beruk yang liar ni. Dia boleh makan tuan balik. Ini beruk yang ada ilmu. Ibadat kita kalau ada ilmu, Allah angkat nilai ibadat kita. Semayang kita ada ilmu, Allah angkat nilai solat kita. Zikir kita ada ilmu, Allah angkat nilai zikir kita. Jadi maka sebab itu pentingnya ilmu dalam kita beramal ni. Maka duduk dalam majlis ilmu itu jauh lebih mulia darjat tingginya daripada kita baca Quran. Sebab tu orang yang baca Quran dalam kuliah, dalam majlis ilmu adalah orang yang tidak memahami akan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita duduk kuliah maghrib, dia buat selamba je duduk baca Quran belakang. Dia duduk buat selamba je duduk baca Quran seorang-seorang. Saya kalau guru saya, dia halau terus. Tak. Kalau tok guru saya, dia halau tu orang yang baca Quran, kerana ini bukan majlis baca Quran, ini majlis ilmu. Jangan kita tunjuk warak tak bertempat. Kenapa? Kerana majlis ilmu itu besar nilai. Sedetik duduk dalam majlis ilmu, sedetik kealiman kita untuk mengetahui cara beribadat lebih berharga daripada kita salat 1,000 rakaat dalam keadaan kita jahil. Ni duduk dalam majlis ilmu sekejap ni lebih berharga daripada kita salat 1,000 rakaat dalam keadaan kita jahil. Semayang 1,000 rakaat tapi tak betul semayang kita buat apa? Semayang dalam keadaan tak betul cara salat kita. Duduk dalam majlis ilmu hari ni bukan sesaat ni dah kat sejam dah ni. Lagi hebat ganjaran Allah Taala beri. Lebih hebat daripada menziarahi 1,000 orang sakit. Tanya boleh? Ya boleh. Muskil ni seminggu dah saya muskil. Lama tu. Saya tertengok dekat TikTok. Ya. Dia kata haram kita solat taubat. Lebih kalau kita buat solat taubat tu lebih menjauhkan kita daripada Allah. Saya tak ingat nama, saya lupa nak sebut nama. Jadi saya muskil. Saya cakap nak tanya, saya pergi surau mesti nak tanya. Baik, sebab apa dia kata haram? Sebab kita tak qada solat-solat yang kita tinggalkan. Okey, baik. Berkenaan dengan qada solat. Baik, dia ada solat wajib yang dia tak boleh qada. Ni kita dah sebut dah. Jadi kita sebut sekali lagi, terima kasih pada yang bertanya, dapat pahala. Jadi kita jawab. Saya jawab ni bukan pendapat saya, ni pendapat ulama. Baik, ada yang ulama mengharamkan kita buat apa-apa solat sunat selagi mana qada solat tak selesai. Tapi dia kata ustaz, kita boleh solat tahajud. Padahal kita pula. Dia kata boleh solat tahajud, boleh solat tarawih. Taubat tak boleh. Tapi solat taubat kita tak boleh buat sebab belum qada solat yang ada. Bila kita buat juga makin menjauhkan kita daripada Allah. Habis yang banyak dosa macam mana nak taubat ustaz? Dia kata taubat sendiri. Dia kata. Okey, baik. Baik, saya jawab. Pertama kita faham gini lah. Kita faham macam ni. Selagi kita tak habis qada solat, ada ulama kata selagi tu kita tak boleh sembahyang sunat. Tapi ada juga pendapat ulama kata boleh juga sambil kita qada sambil kita sembahyang sunat. Itu selesai. Baik, yang kedua, boleh tak nak sembahyang solat sunat taubat? Boleh, tak ada masalah. Bila-bila masa nak buat pun tak ada masalah. Kenapa? Atas alasan apa solat itu menjauhkan kita daripada Allah? Atas alasan apa? Baik. Dia kata ustaz, solat taubat ni tak bermasa. Jadi solat tahajud tu ada masanya. Jadi solat ni kita tak boleh buat. Saya muskil. Jadi pandangannya tak tepat lah, tak betul lah. Kalau ikut ilmu yang saya mengaji pun tak betul lah. Pandangan tersebut tak maknanya tidak ada disebutkan apa sandaran dia untuk dia kata salat taubat itu tak boleh dibuat. Walaupun atas alasan dia kata Nabi tak buat salat taubat sekalipun,
maka Nabi tak buat solat sunat wuduk, tetapi Bilal bin Rabah buat solat sunat wuduk. Tetapi ia tidakkah Nabi kata, wahai Bilal, yang kamu buat tu tak boleh? Tak ada Nabi kata sedemikian. Jadi nak menunjukkan kepada kita, buatlah solat sunat, beramallah dengan solat-solat sunat yang kita boleh beramal. Wallahu alam. Baik, kita balik pada tadi, Allah Ta'ala mengangkat darjat orang yang duduk dalam majlis ilmu ni lebih mahal daripada nilaian orang yang menziarahi orang sakit, walaupun 1000 orang sakit yang diziarah. Sebab menziarahi orang sakit dalam keadaan jahil boleh bawa pada dosa. Baik kita belajar ilmu untuk menziarahi orang sakit, daripada kita ziarah orang sakit yang menyakitkan hati orang sakit, boleh datang bawa pada dosa. Ziarah orang sakit dalam tempoh yang lama boleh bawa pada dosa. Datang pagi petang tak balik lagi, kawan tu dah lah sakit satu hari, nak halau tak tergamak kawan lama. Jadi dia buat hin-hin macam tu lah, tak erti juga. Sebab kita tak faham. Sebab itu kata ulama, sekadar mana ziarah orang sakit, sekadar kelipan mata. Sekejap sangat. Mudah kata macam tu lah. Sekadar mata kita berkelip, mana sekejap, duduk sekejap, singgah tanya khabar, tak apalah saya doa lagi, cukup balik. Kemudian bila ziarah orang sakit dengan ilmu, kita akan bercakap dengan kata-kata yang baik, ucapan yang baik. Tapi kalau tak ada ilmu, kita akan bercakap menyakitkan hati. Kata biasa orang kena sakit macam kamu ni, jantung macam kamu, pak saudara saya kena juga. Tak sampai 3 hari dia kata, mati dah pak saudara saya. Tak sama penyakit, sebiji macam kamu dia kata. Tanda pun sebiji dia kata. Kawan ni patut mati sebulan lagi, malam tu dah arwah dah, tahlil lah. Sebab apa? Terkejut. Terkejut dengan ucapan jahatnya kawan dia ni. Sebab tu penting ada ilmu ni. Walaupun harapan sakit tu tak ada harapan nak sembuh. Baik, walaupun sakit tu, kadang-kadang orang ni memang tak ada harapan dah nak sembuh. Walaupun tak ada harapan sembuh, tetap kita kena doa kesembuhan untuk dia. Walaupun tak ada harapan dah, nyawa-nyawa ikan dah, 1% lagi nak hidup. Tak ada harapan, ya Allah berilah kesembuhan padanya dengan sebaik-baik kesembuhan. Mendoakan yang baik itu dianjurkan dalam agama. Jadi maka dengan sebab itu, nak menunjukkan ada ilmu penting. Ketika mana mengangkat, iaitu darjat, martabat, nilai amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itulah orang yang tidak beramal ini, kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, maka dia tidak dapat menjauhkan dirinya daripada perbuatan maksiat dan juga tidak dapat menjauhkan dirinya daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan lagi, siapa yang tidak membuat pembetulan kesilapannya di dunia ini. Kalau atas dunia ini sewaktu sampai hari ini dia banyak benda yang tahu, dia tak beramal, maka usahalah untuk kita beramal. Tapi kalau dia beramal banyak dalam keadaan dia tak tahu, usahalah cari ilmu untuk memperbetulkan amalannya. Jadi kita kena buat pembetulan, kena biasakan yang kena betulkan yang biasa, kena dah biasakan yang betul. Banyak benda yang kita kena betulkan yang biasa, yang selalu yang kita buat rasa macam betul tapi hakikatnya tak betul. Banyak dalam kehidupan ibadat seharian kita ni, banyak yang kita rasa macam betul tetapi hakikatnya tak betul. Maka kita perbetulkan, lalu kita biasakan, kita istiqamah dengan apa yang benar sahaja, supaya kita selamat di hadapan Allah dan supaya kita tidak menyesal ketika mana kita dihadap ke hadrat Allah, lalu kita akan berkata, wahai Tuhan, aku nak balik semula ke atas dunia untuk aku beramal. Sebab itu penyesalan manusia di akhirat adalah penyesalan untuk beramal. Kebanyakan kita ni yang banyak menyesalnya, menyesal beramal. Kita tahu banyak, kita tahu zikir ni banyak, la ilaha illallah zikir, subhanallah tasbih, alhamdulillah tahmid, takbir pun kita tahu, tahlil pun kita tahu. Dah tu yang kita kurang amalan tu je. Yang kita kurang istighfar, yang kita kurang selawat, walaupun kita tahu kelebihan-kelebihan ini. Jadi maka dengan sebab itulah kita kena memperbanyakkan ketika ini supaya kita tidak menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala, adalah dengan memperbanyakkan amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah taala mengurniakan kekuatan kita untuk beramal. Salah satu cara kita nak memperbanyakkan amalan, tanamkan keazaman, niat kita datang majlis ilmu, turun sahaja kita daripada rumah kita nak pergi kuliah duha, kita tanam satu niat, ya Allah, aku datang majlis ilmu ni bukan sahaja nak tambah kefahaman tapi nak tambah amalan. Kini niat macam tu, insya-Allah Allah Taala tambah amalan untuk kita. Kalau kita niat nak jadi cerdik, cerdik sajalah. Beramal jadi malas.
Dapatlah tahu, dapat tahu. Banyak benda dapat tahu hari ni. Tapi balik, malah balik. Malah beramal. Jadi apa pun menyibukkan diri kita dalam beramal itu adalah satu tuntutan. Kalau kita sebagai suri rumah, sibukkan kita sebagai suri rumah yang beramal. Banyak benda yang kita boleh beramal di rumah. Tarbiyah anak kita, didik cucu kita. Tak ada anak dah besar panjang belaka dah ustaz, ada cucu. Ni sebulan cucu kita cuti sekolah ni. Tak. Tapi tahniahlah, boleh datang kuliah ni. Kadang-kadang cuti ni orang tak buat dah kuliah. Sebab cucu balik ramai. Tapi makna cucu balik ni ajar sekurang-kurangnya. Target kita sebulan cucu kita balik ni, kurang-kurang bacaan Fatihah dia betul. Dengan sebab kita ajar. Mak dia mungkin sibuk bekerja, tak sempat nak ajar ni. Kita tok wan dia, kita nenek dia ni, kita ajar. Bayangkan satu cucu kita boleh pandai Fatihah dengan sebab kita ajar. Dia solat berapa rakaat, sepanjang hidup dia sebanyak itu pahala kita dapat. Hanya sebulan ni kita buat persiapan. Itu target kita lah. Paling-paling tidak, okey baik, panggil cucu kita, okey baca Fatihah sekali. Tok Ma nak dengar ni macam mana baca ni, Tok Nek nak dengar macam mana baca. Baca tak betul, kita ajar dia. Ni kena start kelas klinik Fatihah. Berapa orang cucu kita Allah Ta'ala bagi? Anak kita berapa orang? Sebanyak itu yang kita ajar Fatihah, Allah besar pahalanya. Ini yang tak ada pada lelaki ni. Sebab orang lelaki dia sibuk lain. Tapi orang perempuan dia duduk kat rumah, dia duduk main dengan anak-anak, dia main dengan cucu dia ni, ladang pahala, amal soleh dia. Sebab kerana dia anak ni jadi soleh, besar pahala. Jadi itu kesibukan kita. Saham kita setelah kita mati meninggalkan dunia ini. Jadi setakat itulah sebagai perkongsian ringkas pada pagi yang mulia ini. InsyaAllah kita sambung kuliah kita ni pada lepas raya pula. Betul, lepas raya. Lepas raya lah. Lepas raya lama ni kuliah kita cuti. Ni Ramadan, nanti nak masuk Ramadan, nanti Syawal pula, cuti pula raya. Mana lepas habis Syawal lah baru kita start balik kelas kita, insya-Allah. Jadi setakat tu apa yang baik itu semuanya datang daripada Allah. Yang kurang, yang lemah itu saya mohon maaf, kekurangan dan kelemahan daripada diri saya, insya-Allah. Qul qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa sunna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.